Apa salah Angah, Mak? Cerita dari Linda, sekarang dah berumur 26 tahun, masih bujang. Aku nak buat satu confession tentang diri aku sendiri yang merupakan anak yang selalu dianggap sebagai pembawa malang oleh mak aku. Aku ni dari broken family. Mak dan ayah aku bercerai masa umur aku 6 tahun. Atas aku ada seorang abang. Bawah pula aku ada 2 orang adik lelaki yang mana abang dan adik bawah aku ni seibu seayah. Manakala yang bongsu adalah anak seibu tapi berlainan bapa. Di mana lepas mak dan ayah aku bercerai, mak bawa abang dan adik lelaki aku pindah Selangor. Manakala arwah ayah memilih untuk jaga aku di Kelantan. Ayah aku bukanlah orang yang baik. Dia selalu kena kutuk sebab dia bekas penagih. Tapi bagi aku, ayah adalah lelaki yang paling aku kagumi. Lepas mak bercerai dengan ayah, untuk tempoh 4 tahun aku dijaga oleh arwah nenek sebelah ayah. Dan lepas ayah aku keluar dari pusat pemulihan, dia jaga aku. Tapi kami menumpang di rumah arwah nenek. Cuma itulah, adik-beradik ayah aku ni kurang senang bila ayah dan aku menumpang di rumah nenek. Adik-adik ayah aku orang berjaya. Tapi bila arwah nenek aku start sakit stroke, ayahlah yang jaga arwah nenek. Adik-beradik dia yang lain cuma tahu bincang tanah pusaka arwah nenek dan paksa nenek untuk tukar nama tanah tu kepada nama mereka. Tapi ayah aku sikit pun tak marah pasal tu sebab dia malas nak ambil tahu. Lepas nenek aku meninggal, masa tu umur aku baru 12 tahun, adik-beradik ayah halau kami 2 beranak dari rumah pusaka arwah nenek. Padahal tanah tu dah ditukarkan ke nama ayah. Dan sekali lagi, ayah aku tak ambil apa-apa tindakan pun. Masa tu aku cakap dekat ayah yang aku nak berhenti sekolah sebab aku tak nak tengok ayah siang malam kerja dan tak cukup rehat sebab nak pastikan yuran sekolah aku berbayar, baju sekolah aku semua ada. Tapi ayah berkeras untuk aku terus belajar. Dia buat macam-macam kerja kampung sampaikan pernah sekali tu dia patah kaki sebab jatuh dari atap masa betulkan atap rumah orang kampung. Dia tak rehat tau. Walaupun kaki dia patah sebelah kanan dan terpaksa bertongkat, dia gigih juga buat kerja lain. Bayangkanlah, setiap pagi dia akan buatkan aku sarapan, lepas dia solat subuh berjemaah dengan aku, dan lepas tu dia hantar aku pergi sekolah. Dia akan mulakan rutin kerja dia sebagai orang yang ambil upah buat kerja-kerja kampung. Dan lepas tu dia akan jemput aku dan masa tu kami cuma naik basikal je. Ayah aku sangat struggle sampailah aku habis SPM. Rumah yang kami duduk masa tu rumah sewa, rumah kayu biasa je. Sepanjang ayah besarkan aku, dia tak pernah cerita buruk-buruk pasal mak. Dia siap cakap mak aku ni baik, cantik, lemah lembut dan macam-macam lagi lah. Dia puji mak aku. Kemudian ayah aku tunjukkan aku sekeping gambar kahwin dia dengan mak. Dia siap tulis lagi nama penuh mak dekat belakang gambar tu. Dan dia kata, kalau ayah pergi dulu, Angah jangan nangis tau. Angah anak ayah yang kuat. Nanti bila ayah tak ada, Angah jagalah mak dengan adik-adik. Dan macam yang ayah aku pesan tu, lepas dia meninggal, masa tu umur aku baru 18 tahun, aku pun membawa diri ke Selangor untuk bekerja dan dalam masa yang sama untuk aku cari mak kandung dan juga adik-beradik aku. Dalam hati, aku berharap yang mak aku akan rasa bersyukur sebab jumpa aku balik. Sesungguhnya, aku rindu dengan mak dan adik-beradik yang lain. Rindu yang tak ternoktah dan tak mampu untuk aku jelaskan. Siang malam aku berharap mak aku akan jumpa aku dan peluk aku selayaknya seorang ibu mengasihi anak perempuannya. Aku pergi merantau ke Selangor guna duit simpanan tabung buluh arwah ayah. Tak banyak, tapi cukuplah untuk tambang bas dan bilik sewa aku kat sana. Beberapa hari lepas aku dapat bilik sewa, aku dapat pula kerja dekat satu restoran di Selangor yang bagi aku gaji dia pun berbaloi lah sebagai starting aku dekat sana. Aku teringat gambar kahwin mak dan ayah yang aku simpan. Belakang tu kan ada nama penuh mak aku. So aku search dekat social media, kat muka buku, kot-kot lama aku ada akaun. At least bolehlah aku tahu sama ada dia masih hidup ataupun tidak, duduk kat mana kan. First try, aku jumpa akaun Facebook dia. Akaun tu masih lagi aktif. Ada je mak aku update itu ini. Gambar abang dan adik lelaki aku pun ada. Lepas aku scroll all of posting mak dari dulu sampai yang latest, aku perasan mak ada tag location dia dekat satu gambar. Yang masa tu mak story dekat situ dia baru pindah rumah. So dekat situ aku estimate yang itulah rumah mak. Aku search jarak rumah mak ke bilik sewa aku ni. Ya Allah, dekat je weh. Nampaknya Allah betul-betul permudahkan urusan aku. Maka bermulalah pencarian aku sebagai anak yang terasing oleh kasih seorang ibu. Aku berharap sangat mak akan happy tengok aku dah besar panjang. Hari pertama aku munculkan diri depan mak, depan pintu pagar rumah mak tu, ada seorang budak lelaki umur dalam 8 tahun macam tu. Dia teriak, "Mak, ada orang datang." Mungkin itu anak baru mak kot. Aku tersenyum je tengok comelnya adik aku. Bila mak keluar dari pagar rumah tu untuk jumpa aku, hati aku rasa berdegup laju. Air mata aku rasa tak mampu nak tahan. Aku pun tak mampu untuk elak dari terus peluk mak. Bila aku peluk mak sambil nangis-nangis menyebut
nama penuh aku dan aku ni anak dia. Rupanya lain pula tindak balas yang aku dapat. Mak cepat-cepat lepaskan pelukan aku. Dia terus masuk rumah dan kunci pagar. Macam aku ni langsung dia tak kenal. Ya Allah, aku memang tak boleh lupa waktu tu. Aku berharap sangat satu hari nanti mak boleh terima aku. Lepas 3 tahun aku duduk dekat Selangor tu, dah macam-macam usaha aku buat untuk yakinkan mak aku yang aku ni anak dia. Tapi aku rasa usaha aku tak berbaloi. Abang aku dan juga adik yang bawah aku tu mampu terima aku sebagai adik-beradik sedara sedaging. Tapi adik bongsu aku tu dia macam tak sukalah. Dan ada beberapa kali aku pergi rumah mak sebab abang aku jemput makan sekali. Tapi aku dapat layanan yang kurang senang dari suami baru mak. Layanan yang kurang senang tu bukan bermaksud laki baru mak tu pukul ke maki hamun aku ke, tidak. Tapi bila aku bermalam di rumah mak tu, sebab abang aku bagi alasan dia takut aku balik malam-malam buta seorang diri kan, naik motor pula tu. So adalah aku bermalam kat rumah mak. Tapi ada je laki baru mak tu perbuatannya yang membuatkan aku kurang selesa. Contohnya bila aku gunakan toilet. Kalau aku tidur dekat rumah mak, mak akan suruh aku tidur dekat store. Store tu tak ada toilet, jadi memang kena pakai toilet dekat luar. Toilet luar tu pula memang betul-betul luar dari rumah. Kadang bila aku duduk guna toilet tu, ada bunyi derapan tapak kaki orang kat luar. Padahal masa tu dah 2-3 pagi kot. Dan bila aku buka pintu, aku tengok bapak tiri aku ada depan pintu tu. Aku hampir teriak, tapi dia suruh aku senyap. Dengan mengugut, katanya dia akan buat mak aku lebih benci pada aku. Kadang adalah dia cuba untuk sentuh aku. Tapi aku bukan sejenis yang merelakan. Aku akan lawan tak bagi dia sentuh. Kadang tu aku tertanya, mak aku ni kahwin dengan binatang ke syaitan? Dan lepas kes tu, aku ada bagi tahu abang. Abang aku pun pernah bergaduh pasal benda tu dengan ayah tiri aku. Tapi entah macam mana, mak aku boleh halau abang aku keluar dari rumah. Dan disebabkan kes tu, mak semakin membenci aku. Bila abang dah tak duduk dengan mak, memang tak adalah aku nak datang rumah mak lagi. Kalau sebelum ni, masa abang duduk dengan mak, mesti abang yang jemput aku untuk sertai aktiviti keluarga walaupun mak tak suka. Aku pernah terfikir yang aku nak dapatkan balik hubungan mak dengan abang. Tapi gagal. Mak siap cakap lagi yang aku ni pembawa malang. Kadang tu aku tertanya, yang selama ni arwah ayah cakap pasal mak tu kenapa tak sama? Arwah ayah tipu aku ke? Dah lama kemudian mak bercerai dengan suami tak guna dia tu. Susah kalau tak percaya cakap anak sendiri. Last kantoi depan mata yang suami gatal dia tu boleh bawa perempuan lain masuk rumah. Siap buat benda-benda maksiat lagi. Tak cukup dengan itu, badan mak pun penuh dengan lebam-lebam sebab kena pukul sampai nyawa-nyawa ikan. Mujurlah hari tu abang aku tergerak hati nak balik jenguk mak walaupun dia tengah marah pada mak. Lepas mak bercerai, mak dah tak kerja lagi dah dekat kantin sekolah macam sebelum ni. Jadinya aku dengan abang bertekad untuk sama-sama tolong mak bayar rumah sewa, bil api air, untuk belanja adik-adik sekolah semua. Lama jugalah aku tolong mak handle itu ini. Sampaikan bila abang aku kahwin, tinggal aku seorang yang kena handle. Namun mak tetap mak, langsung tak berubah. Dia masih membenci aku. Dan dia selalu mengulangi ayat yang sama, Angah kau tu memang pembawa malang. Dan kata-kata mak tu ibarat doa. Dan hari-hari aku terasa kelam. Masa umur aku 24 tahun, aku terlibat dengan satu kemalangan dan aku tak mampu nak buat kerja-kerja berat macam dulu. Jadi aku pun slow down, aku buat bisnes online. Tapi masa tu aku masih sedaya upaya lagi tanggung segalanya. Dan yang paling aku tak boleh lupakan, ada sekali tu customer aku minta COD barang. Rumah customer ni dekat je. Dan dia nak guna barang tu esok harinya. Barang tu baju kurung. Baju kurung je. Bukannya barang-barang terlarang. Tidak. Tapi disebabkan aku buat pengantaran tu tengah malam, mak aku syak aku buat sesuatu. Dia tak tanya pun aku buat apa. Dia tak ambil tahu pun. Yang dia tahu, fikir buruk-buruk pasal aku dan diburukkan aku dekat jiran-jiran. Kadang tu aku terpaksa bergaduh dengan jiran sebab aku tak suka orang cakap buruk pasal aku. Lagi-lagi benda yang tak betul. Then mak aku akan backup jiran tu dengan cakap aku ni anak paling derhaka. Benda tu buat sekali lagi aku gaduh dengan mak dan kali ni aku tekad untuk bawa diri. Sebab aku dah penat dah menegakkan benang yang dah basah. Dah terang lagi bersuluh usaha aku selama ni tak pernah dihargai. Doa aku pun macam tak valid dah untuk mak. Hati aku pun makin hancur dah dengan mak. Jadi aku angkat kaki. Aku dah malas dah nak kisah pasal dia. Abang aku tu pula mulalah kata aku tak nak jaga mak. Mak pula makin mengata macam-macam pasal aku dekat abang. Sampai abang dengan kakak ipar aku pun dah pandang aku serong dah. So dah halang-halang kewujudan aku pun tak dianggap. Biarlah aku bawa haluan sendiri. Kalau ada aku ni buat mak banyak dosa sebab hari-hari nak maki aku ni anak malang, jadi tak apalah. Biar aku letak penghadang antara aku dengan mak. At least mak tak maki aku dan dapat dosa.